salam sejahtera semua. Apa kabar? Bertemu lagi kita pada kelas PDPR Bahasa Melayu kali ini bersama Cikgu Sheryl untuk tajuk pembelajaran yang lain. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tonton sebuah video yang berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini, iaitu usahawan muda. Ashraf Khairul Anwar berasal dari Klang Selangor, mula berniaga sejak tamat SPM pada tahun 2017. Dengan hanya bermodalkan RM50, dia mula menjual pakaian bandel secara online dan menjadi pembeli peribadi barangan bandel di Jepun. Saya habis SPM 2017, saya mula berkecimpung dalam dunia bisnes. Pada usia 18 tahun, Ashraf berjaya membeli kereta pertamanya iaitu Honda FD dan berjaya menyimpan keuntungan RM200,000 dalam simpanan berkat sambutan hangat pelanggan yang meminati barangan bandel dari Jepun. Hasilnya, pemuda ini berjaya membuat sebuah rumah 2 tingkat sebagai hadiah kepada keluarganya. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran pada tahun 2020 disebabkan pandemik, namun beliau berjaya membuka sebuah gudang bandel untuk memudahkan pembekalan barangan. Selain itu, Ashraf Anwar juga membuat flavor vape jenama sendiri dan mendapat banyak sambutan. Kini dengan segala kejayaannya, beliau berjaya memenuhi impiannya membeli Nissan GT-R yang berharga lebih RM200,000 pada usia 21 tahun. Saya berjaya beli sebuah kereta impian. Kejayaan ini juga telah menggembirakan bapanya yang juga meminati Nissan GT-R itu. Okey, jadi sebentar tadi kamu sudah menonton sebuah video tentang usahawan muda. Pada pendapat kamu, apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam seseorang usahawan untuk menjana pendapatan yang banyak dan berjaya dalam bisnes? Kamu kena bagi cikgu apa jawapannya dalam bentuk audio. Okey, kita teruskan pembelajaran kita hari ini untuk standard kandungan. Menulis untuk menghasilkan perenggan dan karangan secara terancang. Manakala standard pembelajaran pula adalah membina kerangka karangan dalam bentuk grafik secara terancang. Sebelum itu, mari kita kenali bagaimana bentuk teks ucapan dan apa pula format karangan teks ucapan. Antara majlis yang biasanya mempunyai ucapan ialah yang pertama, majlis perasmian, yang kedua, majlis perpisahan, yang ketiga, majlis meraihkan seseorang, dan yang keempat, majlis memperingati seseorang ataupun hari tertentu. Okey, jadi ucapan juga biasanya diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi ataupun orang-orang penting dalam sesebuah organisasi. Dan di sekolah juga, wakil murid pun boleh memberikan ucapan jika diminta. Sebagai contohnya ialah ketua kelas ataupun ketua pelajar. Format teks ucapan pula ialah dalam karangan teks ucapan haruslah mempunyai gelaran ataupun panggilan, iaitu gelaran dan panggilan kepada jemputan yang hadir, dan perlulah bersesuaian. Contohnya, sekiranya kita menjemput pengetua untuk berucap, gelaran untuk pengetua adalah yang berusaha, dan boleh lihat dalam contoh yang cikgu berikan ini. Terdapat 3 bahagian dalam karangan teks ucapan. Yang pertama adalah pengenalan. Dalam bahagian pengenalan, biasanya setiap ucapan perlulah dimulakan dengan kata alu-aluan, iaitu seperti salam sejahtera saya ucapkan. Anda boleh lihat contoh yang cikgu bagi. Dan seterusnya, kata alu-aluan perlulah disusun mengikut protokol ataupun tahap kedudukan para jemputan yang hadir dalam sebuah majlis. Biasanya kalau mengikut protokol, ia mestilah didahului dengan orang yang penting dahulu, kemudian barulah orang yang kurang penting. Dalam bahagian isi pula biasanya dimulakan dengan ucapan terima kasih, dan dalam bahagian isi juga perlulah terus kepada penerangan, penjelasan, pengetahuan, nasihat atau peringatan kepada hadirin, dan menggunakan kata penghadapan seperti hadirin yang saya sanjungi, hadirin yang saya hormati. Itu adalah contoh kata penghadapan. Dan dalam teks ucapan, dalam bahagian isi, mestilah diselitkan ungkapan menarik untuk menjadikan teks ucapan itu lebih menarik.
Dalam bahagian penutup ataupun kesimpulan pula, mestilah mempunyai kata-kata pujian, kata-kata penghargaan ataupun disudahi dengan ucapan terima kasih. Jadi tugasan anda ialah anda kena membina satu kerangka karangan dalam bentuk grafik dengan merujuk teks ucapan yang ada dalam buku teks kamu di halaman 158. Boleh rujuk contoh yang cikgu berikan ini untuk membina sebuah kerangka karangan. Itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Bye.